Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kasih apa je? Hah? Mai ngau kasih apa pula? Tak mana? Sifat wahdaniyah. Oh, sampai situ dah. Mana kena PKP pening kepala atas ni. Atas saya ni. Percaman. Situ. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Percaman kata satu Tuhan itu ialah kita fikir. Sampai situ. Tengok kita. Percaman kata, apa dia percaman? Dalil ataupun bukti. Mana bukti mu kata Tuhan satu? Tauhid dia macam tu. Kita kata Tuhan satu tak cukup lagi, kena buat mari bukti pula. Mana dia? Mu kata Tuhan kudrat. Tak cukup lagi, kena buat mari mana bukti Tuhan kudrat. Baru dia panggil orang. Dia tak panggil orang taklid dah lah. Tengok. Percaman kata. Bukti kata kita kata asal tu taman. Tengok. Ialah kita fikir. Kita pakai akal juga. Dia suruh kita guna akal kita ni, beri faedah. Iaitu memikir akan Tuhan. Tengoklah. Jadi dia kena pakai fikir. Sebab tauhid ni dia kena tiga: Quran, hadis, hukum akal. Jadi akal yang Allah Ta'ala beri ni pun dia boleh jadi akidah. Jalan untuk mengenal akidah dengan akal. Jadi dia guna otak. Cuba fikir dengan otak pula. Sebab apa fikir otak? Supaya otak kita berbahah, akal kita berbahah, kejap di sini. Kalau tak bahah dia turut orang. Jadi nak dapat tu supaya kejap ni kena fikir. Kita fikir kalau dua. Lah ni senang. Kita fikir tengok. Kita buat fardu takdir. Kira-kira tengok. Dua tu mustahil lah. Tapi kira tengok. Sebab kalau tak kata sah dia dua. Tiga payah kira lagi. Dua cukup lah. Tengok. Kita kira dua lah masalahnya. Kita ambil contoh. Boleh tak? Nanya. Maka tentu kedua-dua itu sama-sama Tuhan yang mengadakan dan meniadakan. Bila kita fikir nak dapat jawapan Allah sah tu, kita kena ambil kira lah. Kira benar tak ada. Sebab nak mengenal hak betul, kena kira hak bekok dulu. Kalau tak kena bekok, nak kena betul je lah. Maka kita bahas bekok. Bekok macam tu, maka betul je tu. Nak kenal Tuhan sah, kena bilang kira Tuhan banyak tu. Tuhan yang tak ada lah banyak tu, mustahil. Tapi kira-kira. Kita kira Tuhan kira dua lah. Jadi gini. Boleh terima akal tak? Tengok. Maka tentu kedua-duanya itu sama Tuhan. Bila Tuhan jadi dua, maka dua-dua sama power dia bagi. Sama-sama kuat. Abang long kawasan dua-dua. Tak itu. Jadi sama-sama teko. Dia ni pengikut 500 orang, dia ni 500. Jadi gini.
padan sama kuat. Mesti kira gitu. Sebab tu Tuhan kira dua. Tuhan apa kalau kita kira dua? Bukan sah. Maka otak kita sendiri akan tak boleh terima. Kenapa? Dia akan jadi dua-dua power. Pada nak buat makhluk ini atau pada yang meniadakan makhluk ni. Sekalian perkara belaka. Sekalian perkara ni pun sama-sama power. Mau apa boleh buat, aku pun boleh buat. Mau apa boleh buat, tak ada, aku tak. Sama-sama kuat. Jadi keputusan akan hukum kata jadi gina. Jadi macam mana tu dia panggil hukum akal berkira. Untuk mendapat keputusan Tuhan tu sah. Tuhan tu memang sah, tapi kita kira-kira supaya berkejap di hati tu. Tengok. Maka tentu bahong. Dia kata bahong. Tak boleh jadi ke darah, mustahil akal. Tak terima sekali-kali pada akal kita. Kalau Tuhan lebih pada sah. Tengok. Pasal apa tu? Fikir klik dengan otak. Kerana tak sunyi. Apa tak sunyi? Tak lepas. Daripada bersetuju keduanya atau berselisih keduanya. Kalau kita kira Tuhan bukan sah, maka dia dua. Kalau dua, dia akan timbul dua masalah. Satu bersetuju, satu berselisih. Tak ada. Dua-dua tak ikut. Dia akan timbul, kita kira kan? Akan timbul dua perkara. Apa dia? Pertamanya bersetuju pada nak buat benda atau tidak membuatkan. Satu lagi akan timbul berselisih. Pakat tak mau buat, kawan nak buat, kawan ni tak mau. Kawan tak mau buat, kawan nak buat. Jadi gitu. Jadi nak bahas itulah perbahasan tu dipanggil akal kira dapat keputusan. Macam kita bahas kidam bakar mukhalafah. Hak tu macam tu jugalah. Tu dia panggil hukum akal kira dengan akal. Fikir tengok. Gitu. Kemudian kita ambil yang mana ni? Kita ambil bersetuju dulu. Kemudian jika bersetujulah kalau Tuhan dua, tak fikir klik. Bukan salah, maka dua. Bila dua kita kira bersetuju. Bersetuju keduanya pada mengadakan satu benda masalahnya. Tuhan nombor satu kata kita ni buat langit lah. Hak nombor dua pun kata buat langit juga. Jadi gini. Tengok. Maka nyatalah bahong juga. Ataupun nak buat benda kecil. Dia panggil. Benda halus sangat. Tuhan hak nombor satu pun nak buat benda halus. Tuhan nombor dua pun nak buat benda halus. Sama-sama nak buat. Maka boleh buat tak? Maka nyatalah bahong juga. Tak boleh terima akal juga. Kerana apa? Pada benda yang halus. Benda yang kecil sangat. Yang tak boleh nak belah, tak boleh nak bahagi. Nampak macam mana? Sekelek tu. Sekelek kecil. Sekelek tunga tu. Boleh belah dua kat ni. Kecil lagi pada sekelek tunga. Lawak gena kalau dua Tuhan. Tengok tak? Yang benda halus tadi, yang dinamakan dia jauhar firik. Jauhar firik ni perkara yang tak boleh nak belah, tak boleh nak bahagi. Kecil sangat. Halau ya. Titik tek itu ya. Jadi kalau dua Tuhan ni nak buat gini. Kalau kawan nak buat dulu, kawan nak kata tu bersetuju dulu. Tu dia kata tu pada benda halus tak boleh buat. Kerana kalau Tuhan lebih pada sah. Bukan halus lah. Halus sangat. Cik tak boleh buat. Kerana mustahil padanya nak boleh berhimpun dua bekas. Kerana ianya tak terima bahagi. Tak boleh nak terima. Dua kuasa yang kuat nak bagi buat benda halus macam mana? Kalau benda besar ni boleh kira. Mu buat atas, aku buat bawah. Tu pun dia kira tak boleh juga. Sebab barang hak sini dibuat oleh kawan ni dah. Kawan hak sini telah dibuat oleh kawan ni, tak boleh kira juga. Benda kecil nak bagi buat gila. Tu dia panggil otak mikir kata Tuhan tak boleh lebih pada sah. Kerana kalau Tuhan dua sekalipun tak boleh buat benda yang kecil.
seperti jauhar firi, yakni benda yang kecil sangat. Kenapa tak boleh timbul kuasa dia? Kuasa nak masuk kena aku tak nak buat lagi jadi hakmu. Jadi tidak takluk kuasa maka bohong. Nak tengok. Dan dikiaskanlah pada benda besar. Kalau benda kecil tak boleh buat, benda besar lagi tak boleh buat lah. Pasal apa? Kerana tiap-tiap juzu, yakni bahagian-bahagian yang kecil itu mesti berkongsi dua bekas. Dua bekas juga. Akan timbul gitu juga juzu-juzu tu. Ni nak berkongsi juga. Sebab nak timbul satu besar, dia mesti timbul juzu. Tengok ni. Ni natang tu ni. Kalau bagi 2, 3, 4 jadi besar mana? Jadi kecil-kecil. Maka satu juzu tu mesti kena ada 2 kuasa nak buat je nak. Tak boleh juga. Kerana yang besar datangnya daripada yang kecil. Situ satu hujah dengan akal kata dia. Jawab bagi kata tak boleh Tuhan lebih pada sah. Tu kalau bersetuju. Selesai masalah. Tengok. Tu dalil kata guna akal untuk fikir. Maka pada masalah yang di fardu ini ialah ditasawurkan satu yang memberi bekas jua, maka lemah ya satu lagi. Kalau gitu hak satu lagi boleh menimbul, kalau satu lagi tak boleh menimbul. Kalau hak nombor 2 boleh menimbul akan juzuk yang kecil tadi, hak satu lagi tak boleh buat juga, maka 2 ni lemah 2. Tu kalau kita tafsir kata satu ni boleh buat, tu boleh buat. Kenapa? Tiap-tiap benda ni hak besar ni asalnya juzuk yang kecil. Hak kecil tu nak bagi je nak 2 orang tak boleh buat. Situlah akan menolak kata mustahil Tuhan lebih daripada 2. Lebih pada 1. Mustahil lah, tak boleh terima. Tuhan tak boleh terima walaupun 2 ya. Kalau 3, 4 lagi benih. Malaysia cukup dah. Kalau 2 orang pemimpin tak boleh dah. Tak ada. Pecah tu. Lagi buat perjanjian sana ya pecah. Tu baru manusia. Tuhan lagi tak boleh. Manusia deh. 2 pemimpin. Kawan ni kau ni, kawan ni kau ni. Serabut tak buat habis. Tu satu dalil hujah yang kita guna akal. Sebab takluk kuasa satu lagi. Sebab benar haluh tak boleh nak turun bekah. Tu dia panggil. Dan tiap-tiap yang haluh, tiap-tiap yang besar asalnya daripada yang haluh. Maka di situ tolak kata tak boleh Tuhan lebih daripada satu ayat. Kalau bersetuju pada nak buat mungkin atau meninggalkan dia. Kalau begitu tak timbullah hama debu seluk kecil-kecil ni. Sedangkan benar-benar kecil ni kita lapak dah tu. Debu-debu kecil ni. Ni siapa buat ni? Tuhan buat belaka. Menunjukkan tak boleh Tuhan lebih pada sah. Ini jadi dalil ni. Tu semua barang-barang kita ni. Debu-debu yang haluh-haluh tu. Itu ditimbulkan oleh apa dia? Allah Ta'ala beri belaka jadi. Hujan renyah-renyah kecil-kecil tu. Turun tu. Satu-satu hujan tu. Titik-titik A tu. Yang turun tu. Siapa buat? Kalau 2 Tuhan, nak bagi gina. Di situ dalil kata menunjukkan Allah sah. Kalau tidak nak jadi jenah, tak boleh jadi kebenar. Tengok. Kalau begitulah. Kalau begitu lemah kedua-duanya. Di situ dalil menunjuk kalau Tuhan 2 lemah. Dia tak macam kita. Kita kalau ramai lagi kuat. Lagi ramai lagi kuat. Sikit lemah. Tuhan lagi banyak lagi lemah, lagi banyak lagi lemah. Gitu nah. Tengok. Ni dia pelik-pelik Tuhan tu baik belalai pun tu pening. Bukan Tuhan ni ada belalai, ada tangan 5 itu bukan Tuhan. Walau dakwaan Tuhan. Sebab tu kalau orang mengaji betul Allah Ta'ala nak beri hidayah, dia pun gelak sekali. Tambah. Kalau musannif rahimahullah. Kalau begitulah keputusan dia, lemah keduanya. Kerana bersama-sama keduanya pada ketuhanan. Sebab kita royak kata tadi 2, Tuhan power-power. Padahal nak buat benda haluh tak boleh.
Maka begitu dua-dua lemah. Mana boleh jadi Tuhan kalau lemah? Akal jawab klik. Di situ dalil kata Tuhan tak boleh dua. Dengan hujah kata kalau bersetuju. Kalau tak setuju, tajuk lain lagi. Tak terima juga. Kalau bersetuju tu. Kemudian jika berselisih pula, kita kira dengan otak juga. Supaya nak pergi kejap kata Tuhan sah tu. Otak kita boleh memikir. Mikir kena. Kalau berselisih. Hak nombor satu nak buat. Satu tak mau buat. Akan dunia ni. Alam ni, langit, bumi, debu, seluk, tanah semuanya. Kotor dia kata. Seperti satunya nak beri ada satu benda. Daya satu lagi tak suka nak beri ada benda tu. Hak ni jadi gina pula. Kalau kita kira Tuhan bukan sah lagi jadi wah. Kalau dua dia ambil dua perkara, bersetuju dengan berselisih. Bersetuju kita faham dah, tak boleh terima sekali-kali. Tuhan lebih pada sah. Kita kira berselisih pula. Satu ni nak buat langit bumi. Satu lagi aku tak mau buat langit bumi, nak buat antara lain. Mengiyalah. Tengok. Jadi perkara tak? Gitu. Maka tentu bahung juga. Hak ni bahung juga. Tak boleh terima dengan akal kita. Kerana mustahil nak menang dan nak lulus kehendak keduanya. Jadi boleh timbul langit bumi tak? Boleh timbul orang manusia tak? Tak boleh timbul lah sebab sama-sama power. Asal perkara ada tak? Tak ada. Kawan nak beri timur tak boleh nak timur. Kawan dah yang nak beri tak mau beri timur pun tak boleh nak beri tak timur sebab tak ada benar. Jadi gitu. Sama-sama kuat. Tak gitu. Abang ni pun naga atas kepala bahu. Abang hak nu pun naga atas kepala bahu. Naga sama naga. Kalau abang ni naga atas kepala bahu, hak ni beruk sekor sini, boleh menang naga. Abang naga kuat pada beruk. Itu macam gester lah ni. Hak gamau naga tu kuat lagi pada hak gamau ular ni. Ni Tuhan sama-sama kuat. Mu nak buat langit, aku nak buat bumi. Aku nak buat langit kak. Aku tak mau biada langit. Mu nak biada langit, aku tak mau biada langit. Asal kalau asal tu. Hak nak biada ni tak boleh nak biada sebab ditahan oleh kawan hak tak mau biada tadi. Hak satu lagi tak mau. Dia nak beri tak ada. Nak beri tak ada dia tak boleh nak terima benda. Hidup berhenti tu. Sedangkan kita lihat dengan persaksian putih mata, benda ni semua ada. Mendalil yang kedua, tak boleh terima sekali Tuhan itu lebih pada sah walau bak berselisih pula. Tengok gitu. Qala musannif rahimakumullah. Hak ni berbahasa akal. Otak boleh fikir. Kalau orang kita baca ayat Quran dia tak percaya. Qul huwallahu ahad. Aku tak percaya dia kata. Kita bahas dengan otak. Okey tak apa. Mu kata Tuhan bukan sah. Jadi apa? Kita kira dua. Bahas tengok. Tu dia panggil akal ni boleh menjadi jalan akan mendapat akan tauhid dia. Tengoklah. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Kerana mustahil nak menang dan nak lulus kehendak keduanya. Nak lulus, nak jadi timur benar macam mana? Kedua-dua lemah juga. Kerana tak boleh berhimpun ada dengan tiada pada satu benda. Satu perkara tu nak ada, tak ada pun duduk dia, ada duduk dia. Tak boleh lagi. Dia mesti lari mana satu. Tengok. Pada satu masa. Dalam satu masa nak duduk dua perkara boleh. Tak ada. Bila ada tak ada, hilang ada di dua tu ya. Macam mana boleh berhimpun? Kerana dua-dua tu power. Tengok tu kata. Sebab tu otak fikir kata tak boleh lagi. Tengok. Adapun kalah dan tak lulus kehendak keduanya. Tak lulus, makanya apa? Tak lulus, tak timbul dua benda tadi.
Sebab kawan nak pergi timur tak boleh, ditahan hak tak mau pergi timur. Kawan hak nak tahan untuk tak timur pun tak boleh nak menahan tak timur, kerah pening lah. Itu otak kata dalil yang kedua, kalau Tuhan lebih pada pada berselisih. Itu pada berselisih. Tengok qala musannif rahimakumullah. Ni tengok nota kaki dia, hak nombor 1 dulu. Aku big tengok. Tengok. Ni tajuk apa ni? Tajuk iaitu ada kata kena, iaitu mengenai sifat ni dia ada dua nah. Satu mengenai benda yang hal, satu benda yang wujudi. Tengoklah. Satu benda hal nak bagi yang baru itu, maka tak lulus ia, kerana ianya tak naik kepada pangkat Allah. Ni bab bahas orang bab hal. Ni satu Tuhan ni nak penek, maka kedudukan satu perkara yang hal nak naik kepada ada, kawan yang ada ni nak tolak pergi sana tak boleh. Tu dia panggil hal ni bahas bab masalah hal no. Macam kita baca sifat lah, sifat hal dengan sifat ada. Satu benda nak naik kepada hal kepada ada tak boleh pergi, ada nak tolak pergi kenung tak boleh. Ni bahas yang atas kaki lah. Tu masalah tu. Tengok qala musannif rahimahullah. Maka boleh ditasawurkan di sisi kau yang mensabitkan ahwal. Ni masalah apa? Macam sifat tu lah, sifat hal, sifat wujudi tu. Nah kita dah mengaji dah tu. Maknanya kalau Tuhan dua ni, maka dia nak naikkan pangkat daripada hal kepada wujudi tak boleh, ditahan oleh kawan tu. Jadi gitu. Kita bukan nak bahas tu. Ni satu dapat kata apa? Kalau kita bahas bahas tu. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Dan tiap-tiap daripada dua jalan itu tetaplah lemah keduanya. Apa dia dua jalan tadi? Jalan bersetuju pun lemah juga Tuhan, sebab lebih pada dua, lebih pada satu. Jalan berkelahi berselisih pun tak boleh juga. Dia panggil lemah juga Tuhan. Akal kita terima kata apa? Wajib sah saja Tuhan. Mana bukti lagi? Kita melihat dengan persaksian butir mata ada belakang kita ni. Tu dipanggil dalil kata apa? Ada kecil, ada besar, ada bulat, ada halus, ada semua, ada debu, ada semua ni. Mendalilkan kata Tuhan wajib sah. Kerana kita bahas dengan akal tadi, semua setuju. Tak boleh nak buat benda yang halus pun tak boleh. Sedangkan benda halus ada. Tu dalil kata Tuhan wajib sah. Ya. Qala musannif rahimahullah. Tu tuan-tuan. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun. Kalau begitu nak timur benar kena. Kalau bersisih ya, satu benar tak ada kan? Sedangkan dalil menunjuk dengan bukti persaksian butir mata kita, nampak semua benar ada. Ada kita ada Haji Anwar Ibrahim, ada Parti PAH, ada Parti UMNO, ada Parti PAN di APPKR. Senyap ke mana lalu ni tak bunyi. Awak tu membukti kata apa? Membukti kata Tuhan sah. Kalau Tuhan berbilang-bilang nak timbul bagaimana? Kawan ni nak buat. Satu tu kata aku nak buat, adalah Parti PAN ni. Hanu kata aku tak apa setuju PAN. Nak kata apa? Maka PAN timbul tak? PAN tak akan timbul. Sedangkan Parti PAN timbul. Dia mau kata Parti PAN ditubuhkan oleh Mak Sabu. Hei, Mak Sabu jalan cerita ya. Pada Azali siapa tulis nak timbul? Pening lah weh. Pada Azali Tuhan tulis dah akan timbul sekian, dia punya kerja. Timur PAN, Timur PAH, Timur UMNO, Timur Khawarij, Mutardiyah, semua Tuhan belakang. Dah royak dah weh. Faham tak ke? Cuma perkara ada haram, ada wajib, ada sunat, ada harus tu tajuk lain. Ada larang, ada mungkar, ada keji, hak tu tajuk lain. Tajuk timur benar Tuhan. Sesuatu pandai lah. Salah betul tajuk lain tu. Tapi pegang kata apa? Tuhan belakang berkenak ke timur. Tapi kalau Tuhan tak pergi timur, kalau Tuhan dua, kawan ni tak pergi timur, tak boleh timur benar. Sebab asal benar ada tak? Tak ada. Maka tak timur lah kita tengok hari ni.
Parti politik pun tak timbul. Tengok. Polis Roblox tengah jalan pun tak ada. Tengoklah. Tengok tu. Sebab apa? Polis tengah jalan timbul tu pun Tuhan beri timbul. Wah, ni. Bila lagi? Sejak lagi dia nak timbul. Lagi. Saya panggil baru pelan nak timbul. Sebab apa? Sebab dia perkendak sah dia ya. Tapi kalau dua nampak lagi? Kalau dua tak timbul. Kawan ni tak mau pergi timbul, kawan ni tak pergi timbul. Tak timbul perkara. Tengok tu otak boleh fikir. Tengok. Maka membawalah kepada tak boleh ada satu perkara pun, satu benda tak ada. Sutir debu pun tak boleh ada. Kalau Tuhan lebih pada sah, otak boleh fikir sendiri. Sama ada Tuhan itu bersetuju nak buat atau nak meninggal, atau berselisih pada nak buat atau meninggal, tak boleh buat. Otak jangan dengan dalil lah, dalil akal kita fikir saat ni. Maka kita kejaklah hati lah. Kalau orang bahas, kita boleh goyah lah. Dia kata Tuhan ni mesti kena lebih dua. Mari kita bahas. Lebih pada satu, dua ke tiga, okey. Kita bahas tengok. Kita kira setuju dulu. Nak jadi belah mana? Tu dia panggil dalil supaya kita kejak dalam hati kita. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Gitu. Daripada makhluk ini. Maka tak ada sebutir lah makhluk ni. Maka bahung. Tengok. Dalam kitab banyak tulis bahung. Dia linguis. Ni. Antara bangsa ni. Ni. Saya cukup syok baca kitab ni sebab bahasa baling. Dia baling mau jangan orang Kuling jangan pelecah orang baling Walaupun orang baling banyak kerja di Kuling, tapi kami adalah kitab lagi kemah. Dia orang baling nanti tu. Dia adalah kitab bahung. Tengok saya kalau silat tulis tak apalah berapa kali dah bahung. Makna bahung tu betul sungguh kan kami. Jadi kalau hang duk muhung tak ada langsung. Saya nak baca betul kitab lah tak jumpa muhung. Yang jumpa bahung ada. Tengok royak pun ada, gatik pun ada. Tu nak yang terkemahnya baling ni. Bahasa dia memang lama sungguh dah. Zaman bila lagi nu. Zaman merung bahawangsa adalah bahasa baling ni. Tengok. Tengok ni kalau musannif rahimah. Kulit ni baru hampir amai. Tengok kalau musannif. Cuma orang bila dia sebut satu benda dia tahqiq dia panggil. Kalau dia sebut mapuh, memang mapuh sungguh. Memang tak hidup dah dia tu mapuh mapuh sungguh kita tengok. Kalau orang belah kuling belah yang ustaz nak mampu boleh jadi hidup lagi sebab dia tak berapa sungguh. Nak mapuh nak. Kalau dia tahu nak mapuh tu memang mapuh kerah. Kalau kau ni nak mampu kau nak gaduh pun tak takut. Nak mampu ke? Bunyi nipis saja. Kalau belah Bali ada satu tempat. Nama dia Teluk Sirah ataupun Kampung Pulai. Dia sebut gajah tak jadi besar. Bila sebut gajah, kita sebut gajah besar-besar. Dia sebut gajah. Nampak macam besar ni Gajah, maksud aku tak kecil gajah. Tengok tu dia. Tu baling juga. Baling dia banyak. Kalau kau belah Teluk Sirah mau lagi gelak. Nak pergi ke mana? Dia kata. Dia tak kata pergi ke mana? Pergi ke mana? Kita ingat gajahnya. Dia Teluk Sirah jangan marah aku melawak ya. Saya pergi masjid dia mesti kata aku duk ingat aku teruk ada lagi teruk pada aku. Belah mana? Gajah aku dah ingat besar, gajah yang halus ya tengok. Kalau musannif rahimakumullah. Tengok kita ni. Tu baling banyak bahasa ya. Bahasa belah saya baca lain sikit. Tu kok belah Pulai baca lain sikit. Mak dia tak panggil mak, dia panggil mak. Cari mak dia. Kalau musannif rahimakumullah gitu deh. Ini kata baling bahung. Tengok. Maka bahung, apa bahung? Tak terima akal sekali-kali. Kerana apa? Kerana bermacam-macam makhluk sudah ada. Tuhan beri jadi mata pula. Dengan mata lah melihat bahawa adanya Tuhan. Tu dia panggil tu.
Tu dia panggil dalil baharu ala ini. Karena sebab tu mukallaf ni orang yang ada pendengaran dan ada pelihara. Maka dia tak kira lah sebagai mukallaf, sebab payah nak kira. Tengok pekak mata buta nak tengok ke mana, tak boleh kira lah. Dia bukan mukallaf lah. Bila kita ada telinga molek, mata boleh tengok molek, boleh kira cara lagi. Maka hukum turun atas kepala kita, sebab dia boleh cari. Tadi otak fikir, lepas tu bukti di mana, tengok pula. Ada sungguh mendalilkan bahawa Tuhan tu mesti sah sungguh. Kalau Tuhan berbilang macam mana ada ni? Maka mata kita juga untuk cari Allah. Fikiran kita juga kira dengan Tuhan. Jadi dapat pahala tak weh? Dapat pahala belaka. Tangan pula tulis kitab pula. Kaki lakah mari. Banyak weh. Tak itu. Tidak tangan ni petik kita. Itu. Mulut bos lagu. Pala hangguk. Habis dah lah. Kaki joget mapuh kekeng. Tak tahu. Gitu. Tu kalau dulu lo ni dak lah. Ni. Pala hangguk. Kita tengok ekspedisi, kumpulan ekspedisi. Ni. Leh. Lama tu lagu apa? Lagu terpelama macam tu. Aku tak ingat lah. Dia kira hangguk pala Kaki sini tak apa tak tahu. Bunyi geruk hangguk apa tak tahu. Tengok mujur jadi orang klik. Kalau tidak mapuhlah aku dah. Tengok Allah musnah rahimahullah gitu. Bermacam-macam makhluk sudah ada. Jadi kita tengok dengan mata pula untuk mengenal Allah dia. Kenal macam mana? Ni makna dia di Tuhan ada sifat esa. Kudrat. Jadi benda-benda yang kita lihat atas dunia ini boleh kita jadi hujah dalil kata sifat-sifat Allah tadi ni. Sama ada kudrat, iradah. Ni bab apa? Bab esa Allah Taala. Kenapa? Kalau Tuhan dua tak timbullah akan perkara ni. Dia kok tu clear lah. Maka kita kejak. Kejak tengok. Qala musannif rahimahullah. Maka kejaklah. Kejak menatang apa lama? Kejak dalam hati. Setelah kita berhujah baru kita kejak. Tak hujah kata Tuhan sosok bukan apa. Tapi bila kita bahas itu dia mari kejak. Pokok ni tak boleh. Pokok ni tak boleh. Kesimpulan dia kena sah. Itu dia panggil kejak. Kejak di mana tu? Kejak di hati. Kejak nak apa? Kata Tuhan satu. Sebab kita berbahas dah saat ni. Tak boleh Tuhan lebih pada satu. Maka jadi timur tak timur benar. Dan benar tu pula kita boleh tengok. Ada. Menunjukkan Tuhan mesti kena sah. Dan juga tak berbilang-bilang. Lebih pada sebuah 3, 4 lah. Dan kiaslah dalil satu pada sifat. Begitulah juga boleh juga kita pakai dalil macam saat ni. Dan pada perbuatan Tuhan pun baiklah berbilang-bilang juga. Apa? Dalil tu juga. Kata apa? Perbuatan Tuhan tu tidak berbilang-bilang, sah saja pada memberi bekah tu. Kalau kawan ni pun beri bekah, kawan ni pun beri bekah, jadi macam tadi tak timbul perkara. Perbuatan. Sebab sah Tuhan saja pada memberi bekas. Jadi walaupun kita makhluk ni buat benar, nampak zahir kita buat, duk bersekali di situ kudrat Allah pada beri bekah Allah saja. Kalau hak kita pun beri bekah, Tuhan beri bekah, jadi dua lah. Kita nak kok ni, Tuhan nak kok ni, pening lah. Kalau hak Tuhan kalah dengan kita jadi Tuhan tukar pening lagi pula. Tu sebab tu zahir nampak kita buat, tapi di situ pada menimbul bekah, kesan adalah Allah. Kita sembelih lembu, tekan tangan molek dengan pisau yang tajam, tekan kuat, tarik berat, putus tekak lembu. Pisau tajam tu kau beri putus. Pisau yang tajam tu pun juga makhluk. Tajam pisau tu pun makhluk. Tangan tekan tu pun makhluk. Yang beri putusnya nak Tuhan beri. Kalau kita kata tajam ya putus, tajam ya putus, sebab tajam tu memutus. Sebab apa Nabi Ismail tak putus tekak?
disembelih oleh Ibrahim. Sedangkan reng Nabi Ismail ni Nabi. Tekan kuat, pisau tajam tak masuk, menunjukkan kudrat Nabi Ibrahim. Kuah tajam pisau tak memberi bekah, kerana dua ni makhluk, di situ ada kudrat Allah. Sebab tu Allah buat kisah Nabi Ibrahim tu supaya kita gini reti, tiap-tiap perbuatan kita ada perbuatan Allah. Faham gini? Maka yang memberi bekah Tuhan juga. Dia juga tak payahlah. Pada memberi bekah. Tu ya tok guru misal tu pisau tajam api panah. Nah, misal banyak tapi lah kita hak tu lah. Pisau tajam sebab kita mudah dalil Nabi Ibrahim dibakar dengan Namrud juga. Panah api tu tak membakar kulit. Bukan sekat kulit, bulu roma pun tak bakar. Sedangkan kita tengok api membakar. Kalau kita faham kata api bakar, api itu juga makhluk Allah. Jadi dok terbakar selama ni kerja bila? Tuhan yang beri bakar. Sebab tu ada kadang-kadang kita tengok pada adat benda kering yang terbakar, benda basah tak terbakar. Sebab tu akan kata harus saja. Api nak bakar pak benda kering pun boleh, benda basah pun boleh. Cuma pada adat wajib benda kering. Pada ada tengok selagi. Tapi benda basah boleh. Sebab apa? Pada membakar Allah Ta'ala. Dia juga makhluk. Mana dalil? Nabi Ibrahim dibakar. Tinggi mana api? Setinggi-tinggi burung terbang. Jatuh dalam api. Tapi tak jadi kesan pun. Tu dia panggil tu. Kita baca kam mutasikam dulu ni. Duduk sekali tu. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Jadi apa saja kerja kita di situ ada kerja. Cuma di situ ada hukum, ada haram, ada halal. Pada menimu bekah Allah Ta'ala. Kita hanya ikhtiar usaha saja. Tengok. Satu dia panggil ada perbuatan cuma penyang saja nama. Penyang boleh nak pegang ikut aku lah buat gini jadi gini. Bukan dia. Jadi syirik dengan Allah. Sebab apa anakku pandai? Tak pandai macam mana aku tiap-tiap hari. Cukup tekan punya mengaji. Bahasa Inggeris aku tekan hari-hari tu cakap orang putih pandai. Itu. Lepas tu kalau hujan renyah-renyah dia panggil apa? Rain Wednesday. Orang putih. Wednesday tu Rabu. Kita orang kampung bila hujan Rabu-Rabu, renyah-renyah kita panggil Rabu. Lepas tu nak kata kena Rain Wednesday lah. Hujan Rabu-Rabu. Tahu lah. Payah antara mana orang putih. Kalau musonah rahimahullah. Kalau mau jumpa orang tu ajar budak mengaji kan nak payah menasih. Kau nak ngaji. Ni macam Allah ni lah mengaji datang online tu. Anak tanya kita tak apa tak tu. Tambah bahasa Inggeris saya hatai ikut dah itu, ya itu. Kalau hujan putih panggil rain. Kalau Rabu-Rabu Wednesday. Rain Wednesday. Tengok lah. Tengok. My bread not eat. Bread saya tak makan. Itu. I look saya tengok my bread my tire not flower. Betul. Saya tengok tayar saya tak ada bunga. Betul. Payah mana orang putih yang mulut kacang mengaji berpuluh tahun ijazah. Baik diku ni aku nak beri ijazah. Tengok kalau musonir rahimakumullah. Tu pun cikgu payah pening kepala. Payah nak apa. Kalau musonir tengok ya. Gitu. Pada kita boleh kiyah gitu, pada sifat dia pun boleh kiyah gitu. Ya. Adapun dalil bukti lagi. Bukti datang pertama. Kata zatnya bukan kam muttasil. Apa kam muttasil? Satu juzuk ni macam ni. Ketul macam ni, macam meja ni. Juzuk tapi dia tempat satu. Hakikatnya berjuzuk-juzuk ni. Tu panggil kam muttasil. Sesuatu kam ni juzuk-juzuk yang berkapuh situ. Maka kita katalah bukan gitu. Tuhan bukan jenis ketua macam kita ni. Saya ni sebenarnya nampak zahirnya satu, tapi sebenarnya saya adalah hubung juzuk. Maknanya kita boleh buang satu kita ni. Nak buat 200 boleh, 10 boleh, 5 boleh, 16 boleh.
Tu dia panggil kita ini himpunan ketul. Karena kita jiring. Tuhan zat dia bukan jenis ketul gitu. Karena ketul itu himpunan daripada kam mutasil. Tu dia panggil kam mutasil tu. Maka sangat nyata. Kerana jika zatnya kam mutasil, kalau zat Tuhan ketul macam baik macam kita, tubuh kita ni, juzuk yang satu macam ini, padahal berbilang-bilang, maka tentunya ia jiring. Maka dia jiring, berketul macam kita. Zat Tuhan, yakni diri Tuhan tu jadi macam kita. Ni awak tak sa Tuhan tu, sa pada zat tu. Maka bila sa dia tak boleh jadi macam kita. Kita berbilang-bilang. Cuma jangan cakap bodoh lah. Ustaz Zamri mari program ni, saya mari berbilang-bilang. Bengong lah panggil tu. Ustaz Zamri ni seorang ke dua orang ke apa? Saya berbilang-bilang tu bengong kan panggil. Aku seorang lah. Pada hakikatnya saya ni bilang-bilang belah tu dua, belah gitu pak. Sebab saya jenis jiring ketul. Tapi ketul saya ni sebenarnya juzuk. Nak royak kata Tuhan bukan macam kita lah. Berketul macam meja macam kita ni. Tu zat Tuhan. Zat tu diri lah. Diri Tuhan bukan macam kita ni. Karena bila jenis kam mutasil juzuk yang berkapus ketul gitu, maka tentu dia jiring. Dan jising. Nah, nama dia. Benda yang boleh dipotong bahagi. Kalau lebar dia boleh dibelah. Ni tengok lah. Mohon bukan jenis lebar. Bukan jenis tebal. Bukan boleh jenis dikrisik. Tu dia panggil kita ni, badan kita ni boleh kerak, boleh belah, boleh bahagi, boleh cicang, boleh peracur. Tuhan bukan jenis ni. Tu zat dia. Maka tentu nak ke tempat. Apa maksud nak ke tempat? Bila benda jiring berketuk, tentu dia perlu menempuh akan ruang, yakni tempat. Kita ni menempuh udara ni. Dia panggil tumuruh udara. Kita repuh ikut koda tubuh kita. Sebenarnya alam dunia ni penuh dengan udara, tak ada kosong. Kita repuh mengambil ruang tubuh kita. Kalau Tuhan jenis kita, maka dia pun berketul macam kita, merempuh ikut koda tubuh dia. Meja besar ni, maka meja ni mesti mengambil ruang tempat tubuh dia. Speaker ni, dia mengambil koda speaker. Dia panggil tiang tu, dia mengambil ruang gitu. Tu bila jiring dia ni, tu dia lawan tu. Tuhan bukan jiring. Bila jiring, maka ataupun jising, mengapa? Tentu dia mengambil tempat. Macam angin. Angin ini atau cahaya mengambil ruang. Ataupun angin. Angin ini benda yang jising, jismul latifah dia panggil. Dia mengambil ruang. Seperti kita make belong suti, tiup-tiup masuk angin, belong akan kembang. Maka angin ini dia mencari ruang juga. Koda tubuh dia dalam belong. Kalau banyak angin, banyak ni, maka besar belong. Maka Tuhan bukan jenis macam angin. Karena angin juga makhluk. Tu dia panggil kata apa? Tuhan itu dia bukan tubuh zat, dia jenis mengambil jiring. Tengok. Wallahu a'lam. Tengok. Maka telah selesailah. Apa selesai? Habislah. 6 sifat yang bangsa sungguh dan sungguh ti jua. Apa dia ni? Benda yang kira sungguh. Sifat dia ada juga, ada yang wujudi, ada yang sungguh. Ni hijau ni. Ni benda yang wujudi. Sifat tudung ni adalah hijau. Maka hijau tu boleh nampak tak weh? Boleh nampak. Dia dipanggil benda wujudi, sifat yang wujudi. Ni bagi ni lah. Maka tudung ini bulat. Cuba mau tunjuk ke ku, di mana bulat? Dia bulat ke Pak Sagi weh? Bulat ya? Yang mau nampak bulat ke tudung ni? Pening dah lah. Maka sifat dua ni sungguh saja. Nak ambil bulat tu boleh boleh. Tu dia panggil sungguh. Maka ada sedia itu sungguh tak? Benda sungguh.
Allah itu sedia. Sungguh dah Allah Ta'ala itu sungguh. Sifat yang bahasa sungguh dan sungguh. Kalau musannaf rahimah sifat wujudi, sifat kudrat, ilmu, hayat tu. Nah, kalau Allah angkat ijab boleh nampak. Tajuk lain pula tu, sifat yang bahasa ada. Macam kulit kita ni. Kulit saya ni putih ni. Putih lah tangan ni. Kau nak bandingkan kelingku putih lah. Dia macam ni petua nak bagi kita lawa, kan payah mana. Jangan duduk dengan orang lawa. Kita duduk dengan orang huduh kita lawa kali. Dia mau kata takat gambar nak bila lawa macam mana. Tak payah mau cari sakai dari 3-4 ekor takat gambar dengan sakai. Masuk dalam status kita lah paling serak sekali. Tu cara dia. Ni dok pergi cari hak semak mapuh kekeng kita. Dia mempelaga posing aku. Pergi aku. Tak laku langsung. Kulit kita hitam lah. Itu. Kita jangan cari kawan hitam lagi kawan kita. Tu petua orang panggil nak menjadi semak. Dia tak payah ni. Nak pergi jadi semak kita kawan orang huduh. Nampaklah semak kita. Kalau kita nak pergi pandai kawan orang bodoh, kita lah pandai sekali. Kalau kawan orang pandai kita bodoh lah. Tu petua yang paling mudah. Tengok kita. Kalau musannaf rahimahumullah tu bukan hadis Nabi ni petua. Ikut suka umur lah buat kena apa. Kalau boleh buat-buatlah. Gitu ni. Maka telah selesailah sifat. Jadi sifat ni ada yang bahasa sungguh, ada yang bahasa wujudi. Itu dia panggil sifat tu. Yang bahasa sungguh dan sungguh. Sungguh dah Allah Ta'ala sedia. Sungguh. Sungguh dah Allah ada sungguh. Tapi mengaya ada tu. Ada apa ya? Ustaz Zamri ada tak? Mana ni? Ada. Mengaya bab Ustaz Zamri kan bab ada. Dua benar ni. Satu perkara saya ni, satu sifat yang ada saya, yang ni ada tu. Boleh tunjuk tak ada kat saya? Mampu tu. Di manakah adanya? Ada lah Ustaz Zamri tu. Siapa yang ada? Ada tu ada kan Ustaz Zamri ada? Hai, aku ada kan? Ada tu ada. Ada tu tak ada. Dia sungguh ya. Yang adanya aku. Main dah lah weh. Maka sifat yang ada diku ialah ada. Ada itu ikut aku. Aku klik lagi, dia pun klik. Tak ada lah aku. Maka sifat juga iaitu ada. Maka ada itu sungguh tak? Malah ni sungguh tak sama dia ada. Nah, maka ada tu juga dikira sebagai sifat yang darjah dia sungguh. Dia panggil. Buahnya luruh. Itu. Kita tengok buahnya luruh. Duduk bawah. Yang kita nampak ni apa? Buahnya akan luruh. Main dah lah weh. Tapi sungguh tak buahnya tu luruh. Sungguh. Angin tuyuk kuat. Luruh habis buahnya. Yang kita faham ni? Faham saja buahnya tu luruh. Sungguh. Sungguh itu sifat yang ada pada buahnya. Yakni luruh. Tapi kalau kokok. Kokok ada sungguh. Kita boleh tunjuk. Ada perkara lah. Tapi sungguh ni. Luruh ni perkara yang sungguh dia panggil. Maka sungguh juga sifat yang melekat situ. Maka sifat Allah wujud perkara yang bahasa sungguh dia panggil. Tengok. Pak siapa dia perlu mengaji perkara tu langsung nak buat gena sebab kita tanggungjawab. Tanggungjawab nak mengenal Allah Taala dengan jalan gitu. Kita yang baru tidak dapat mengenal hakikat yang koding. Tidak. Seorang tukar kasut dia mengenal tu kasut dia. Tali macam mana, skru apa putih, tapak buat dengan tapak. Adapun kasut dia mengenal tak akan tuan kasut. Kasut tak kenal. Begitu juga kita dengan Allah. Kita tak boleh kenal hakikat. Kita cuma kenal dengan cara syarak suruh qadar tu ya. Pahalah. Lepas syarak. Nak mengenal hakikat betul tak boleh. Sebab tiap yang baru tak akan mengenal hakikat yang koding. Adapun yang koding Tuhan kenal kita di ujung rambut sampai ujung kaki. Tu dia panggil tu. Maka kenal kita dengan Tuhan tu lah. Qadar ni lah. Qadar syarak suruh. Lepas lah. Jangan tak kenal langsung. Dia berdosa klik. Gitu. Dan yang pertamanya. Sikit lagi lah. Nak bertitan bunga tu. Dek. Lalu ni sebab duk kalau sangat sebab meja boleh buka kedai dah. Dek. Terbit sekali duk kedai dah boleh dah. Buka ke 12 ke ni? Kedai. Siap.
Sebab tu mengaji tak lama sangat, dia mabuk penawar. Kalau dulu kita mengaji tak lama juga sebab PKP. Lalu ni tak boleh mengaji lama sangat sebab kedai makan buka. Lama tak tengok orang petani ni. Oh, lama sana. Kesian kedai mau tak boleh mari ni. Dia kedai petani, kalau kedai petani mari aja makan kedai aku pun. Orang petani ni dia satu lagi demo layanan molek. Tu saya dok tegur hak kerja Melayu kita umur layan molek. Yalah ni kita mari kadang-kadang tu pergi panggil kita Pak Long, panggil lah abang. Tak ada nak order pergi Pak Long nak makan apa pun kasar pula tu. Royak lah molek. Orang petani dia sampai-sampai tu. Zaman kedai petani banyak dulu. Ni dia mau klik sana. Dia sampai-sampai perak kita duduk tu dia gabung meja. Abang, nak ni abang. Allah. Sedepa tu bahu dah. Hak kita ke bahu terima kasih. Kadang-kadang tu duk mihsek budak Melayu kita tu masalah. Buka kedai ni kena layanan molek masuk cepat. Dua tu ya. Nah aku nak buka kedai maju. Satu lagi jangan orang mari duk tunggu cokoh itu. Mari tanya. Ni saya nak pesan aku nak menega lah, jangan nak marah orang tak masuk kedai. Orang bukan minat nak lepak kedai, orang nak cepat. Satu lagi. Saya besar pergi makan kok ni. Geran tak ada orang nak uyak. Kita makan-makan masing pek. Oh, masing aku dengan bami. Masing pek tak kerak klik. Masing saya bubuh molek dah. Bukan soal bubuh molek, aku masing terak lah rasa. Saya masuk molek ikutmu sekali tu tak ijak dah ni panggil kita. Kalau kita kan minta maaf cik dia rasa masing minta maaf ambil link kan. Tak ambil link aku tak marah dia. Tapi tak dengar kita. Tuan tu itu. Aku kata macam ni menegak pula bapak sama tu. Sebab tu kalau orang Thailand mari ber kontrol habis. Kok pekan baling habis kontrol. Ni tak nak menegak ni pertama kena cepat, nombor dua kelayan molek. Kedua jangan kelahi di rumah, jangan duk mari di kedai. Begitu. Dia kelahi dengan bini dengan laki di rumah, masuk begitu gitu perimo. Kita tengok bu. Nah, nega laki bini di rumah, dia kelahi dengan laki dia mari masuk di kedai muka gitu. Kita tak pasal-pasal kena jekah tak pasal-pasal. Ni mana. Ni masuk tajuk lain dah ni. Tengok kalau ambil dia. Dan yang pertama yakni wujud. Sifat yang bahasa sungguh itu dinama dia sifat nafsiyah, yakni yang bangsa diri. Dia ikut diri sifat wujud ni. Ada tudung maka adalah diri tudung ni. Ada cawan maka ada duduk di cawan ni ya. Tak ada cawan tak ada lah. Dia ngikut akan diri cawan tu. Tu dia panggil sifat bahasa diri. Ada botol. Tak ada botol. Maka ada tu duduk turut di ni di botol tu. Maka dia panggil sifat yang nafsi. Nafsi tu diri. Sifat diri. Ada Ustaz Zamri, ada lah. Kenapa dia ikut diri saya? Ada saya. Ada tu sifat. Tengoklah. Dinamakan dia yang bangsa diri, bukan ia satu perkara yang lebih di atas dirinya Ta'ala dan ada ia padanya Ta'ala seperti kudrat dan iradat. Dia ada pada Allah Ta'ala tu. Dia kata bukan lebih di atas dirinya Ta'ala. Dia tak semacam dan ada ia padanya Ta'ala seperti kudrat iradat. Kudrat iradat ni dia ada dan dia ada tugas lain. Sifat kudrat ni dia ada di zat Allah dan dia ada ta'aluk dia. Adapun ada Allah Ta'ala, sifat ada ni dia duduk dia ada di zat Allah Ta'ala. Dia panggil dah, dia tidak ada tugas. Bukan dia sifat ada ini mengadakan Allah Ta'ala. Jadi jangan duk bahas ni dia kata. Tak macam kita. Jadi gitu pula dia bukan sebab dua-dua coding. Sifat Allah zat Allah Ta'ala itu coding. Dia menjadi orang kata apa? Menunjukkan bahawa Allah itu ada. Itu saja. Jangan duk faham kata adanya Allah Ta'ala tu kerana sifat ada tu mengada. Jangan. Jadi Allah Ta'ala tu jadi baru klik zat dia. Jadi begitu nah. Dia tak macam sifat kita. Kita makhluk. Sebab tu kata dia sekadar, dia tidak lebih semacam mana sifat kudrat. Sifat kudrat ada pada Allah dan ada tugas. Maknanya dia ada di zat dan dia ada satu lagi iaitu berkehendak.
Berkendak membuatkan akan mungkin atau meninggalkan dia. Sifat ilmu, dia duduk di zat Allah dan dia apa dah? Dia ini mengetahui tugas dia. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, tu dia panggil dia sifat yang bukan sekadar ada pada zat Allah Taala saja, tapi dia ada tugas, tu dia panggil kudrat irudat. Adapun dia ni sifat ada ni iaitu perkara yang tidak lebih, hanya dia ada di zat Allah Taala, bukannya kerana dia nak mengadakan zat Allah Taala, bukan dia. Sakat tu sudah. Jangan duk pergi dah. Kalau kita fikir boleh pergi akan sampai satu tempat nama dia Tanjung Rambutan. Jangan dia mau kata boleh fikir lagi, jangan pergi dah, sudahlah tu. Nak menunjukkan kata Tuhan ada sudah, tak ada duk bahas, sebab zat tu pun ada, Allah Taala pun koding, zat Allah tu pun koding. Nampak kena. Maka zakat tu jadilah. Kita faham kata Allah ada. Faham lah? Allah ada. Kalau nak fikir-fikir lajak-lajak sangat, sekali sampai Tanjung Rambutan, buh baju besi dengan demo, tak pasal-pasal. Habis zakat tu dulu. Maka tidak hanya terkena kepada amrun iktibari. Tanya lagi ni nak bahas ni. Maka tidak hanya terkena kepada amrun iktibari atau dalam situ. Nawayak banyak sangat ni. Deh. Amrun iktibari tajuk lain pula. Atau sifat manawiyah dalam situ. Jadi tuan-tuan ni, saya ni sebenarnya tadi ni mudir pondok saya lah. Saya buka pondok sana, saya sebagai pengerusi. Dan tuan-tuan boleh pergi tengok di kampung saya pondok tu, mengaji dah 2 tahun dekat dah. Hari Sabtu ada kuliah umumi ramai lah. Lepas tu mudir suruh saya susah sebab suruh minta duit kat rumah lah. Siap-siap tu tengah aku tak suruh minta dia untuk pondok aku dah. Tapi nak minta malam ni juga. Apa dia? Dia baca tepat. Saya tak tahu tadi. Apa tu? Jadi dia untuk buat untuk kelamin, pondok kelamin pondok hak budak-budak ada dah. Saya buat, tuan-tuan boleh pergi kampung saya lah. Lah kampung saya betul. Tanah ni orang tua, orang abang hitung sulung saya serah ke saya nak gelung tanah. Suruh buat pondok. Maka saya buat. Mudir dia ada siap Ustaz Zahiro, tuan-tuan kenal. Ustaz Zahiro dan penasihat dia Ustaz Yazid anak Tok Haji Saleh. Saya pengurusi pentadbiran. Jadi takbir pun semua saya semua. Sebab tu cari keuangan buat bangunan semua siap tu guru mengajar. Setakat ni siap dengan surau, siap dengan dewan makan, siap dengan rumah guru untuk guru dah mengajar 2 tahun lah. Cumanya saya tak bisa minta untuk pondok saya selama ni, jadi saya nak minta lah pada ni. Sebab umur pakat waktu baik KWSP dia. Gini, aku waktu baik juga 120,000. Hak saya sendiri iaitu RM1,200. Mau dengar lebih molek lah. Saya kerja kilan 3 bulan. Dapat juga EPS. Duk klik pergi mari duk serabut dia mari atas boleh ambil duit EPS, cek tengok ada 1,250. Aku kata batal perhabis 1,200. Hak tu lah aku ada habislah SP. Pakai WSP EPS tu. Jadi tuan-tuan, jadi kami syarat apa semua nak buat untuk kelamin pula. Yang ni orang tua-tua yang nak duduk situ. Jadi kalau esok-esok ke buka pun siap apalah mak ke pak ke tuan-tuan diri kena duduk pondok boleh. Tapi kena ikut peraturan pondok. Pondok kami saya buat bawah lembaga takbir. Sebab kalau serah ke tok guru banyak jadi kes. Bila serah tok guru mati tok guru, anak ni buat rumah. Dia bila buat rumah jadi kata pesaka, jadi pening kepala habis. Bila orang serah saya panggil lembaga takbir, saya buat di mahkamah surat habis 1,000 lebih. Saya buat lembaga takbir. Mati saya ganti orang. Terus buat pondok pengajian jenis kita ni. Bukan kita hafiz lah, kita pondok tu, kita arak, kita jawi semualah, semua ada belakang. Duduk situ mengaji. Sekarang ni pelajar 10 orang. Jadi anak-anak tuan-tuan nak pergi syarat dengan 15 tahun ke atas. Kau nak pergi atas situ boleh. Memang mengaji kajian sungguh. Mudir dia. Di bawah pentadbiran kami. Tuan-tuan faham lah. Jadi bukannya macam jera cok guru terus. Sebenarnya kok guru pun di bawah pentadbiran. Jadi tak serabut sangat. Guru mengajar saja, kami takbir semua. Urusan gitu. Mengajian sistem pondok saya kata sampai bila-bila. Tak mau tukar sekolah apa. Sebab kita sayang ilmu hilang. Dia mengaji nahu, sorah, balawah, mantiq. Mengaji sungguh nah, tuan-tuan. Situ nak buat pondok stay macam pondok Tok Haji Saleh juga. Cuma takbiran kami ni sebab jaga takut jadi timbul masalah.
Jadi tuan-tuan kami nak buka baru iaitu untuk pondok Kelamin. Nah. Jadi tuan-tuan nak hidup boleh. Untuk buat untuk orang perempuan dulu. Laki-laki lambat sikit sebab dia memang jarang nak duduk pondok. Orang jantan ni duduk kedai petani tu masalah tu. Hak tua-tua banyak yang nak duduk di pondok. Bila tua sikit 60-70 dia hidup pondok. Jadi kami buat pondok lah. Jadi tuan-tuan boleh nak derma macam mana kan, nak wakaf ke ikut tuan-tuan lah. Niatlah masing-masing. Saya nak uti payah lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.